Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan pengurusi majlis, yang dimuliakan hadirin muslimin sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat mengadakan satu program dipanggil apa? Daurah buku Masalah Muwafiq dan Masbuk. Kemudian saya sendiri pun tak pandai mana nak daurah ni, cara mana kita nak susung apa semua. Kita baca buku Masalah Muwafiq Masbuk ni kira-kira bukan kerja nak habis tau ke macam mana. Punya perancangan macam mana. Sekarang buku Masalah Muwafiq Masbuk ni kita nak baca daripada awal. Daripada kulit ke kulit. Daripada kulit tu betul lah, ke kulit tu insya-Allah. Mana kita ambil daripada usaha hadapan lah, gitu tau. Kemudian insya-Allah lah untuk lepas asar kita sambung balik lah. Jadi bila masuk waktu asar, insya-Allah kita berhenti dahulu, kita sembahyang asar, lepas tu kita sambung. Kemudian kalau kita nak ni rush, nak panjang sikit, lepas isyak lah dah. Lepas isyak lah kita kira kita panjang sikit setakat mana yang boleh. Lepas tu kita bincanglah macam mana. Jadi insya-Allah terbaca daripada awal. Sebab nak masuk kepada Muwafiq Masbuk ni dia sudah agak ke dalam. Dia nak masuk Muwafiq Masbuk ni kalau dalam buku ni pakai hak Jawi dak, hak Rumi. Dia Jawi Rumi rasanya sama je dia punya muka surat dak. Maknanya masuk Muwafiq Masbuk ni betul-betul di tengah. Muka surat 9. Maknanya di tengah lah. Betul di tengah. Baru masuk kepada Muwafiq dan Masbuk. Jadi kalau kita nak baca daripada awal, insya-Allah kita biarlah dulu daripada awal. Kita tengoklah macam mana. Kita mula di muka surat 1. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dimulai dengan kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Dan dia pun tidak datangkan terjemahan. Kita biasa dalam kitab-kitab Jawi dimulai dengan bismillah didatangkan terjemahan, disusuli dengan alhamdulillah pun didatangkan terjemahan. Jadi kita ambil daripada kata pengantar ni sebab dia letak bismillahirrahmanirrahim di muka surat 1. Setengah-setengah bukunya kata pengantar di hadapan dimulai bismillahirrahmanirrahim kepada hak isi kandungan kitab.
Jadi dimulai bismillah ni kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi mana-mana kita akan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan alhamdulillah. Illah yang pertama, kerana yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil aziz, kerana ikut akan Al-Quranul Karim. Dan memang tidak ada suruhan yang nyata untuk memulai mana-mana kitab dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga disusuli dengan alhamdulillah. Maka kalau kita tengok dalam syarah kitab-kitab, dimulai bismillah kerana mengikut susunan Al-Quran, disusuli dengan alhamdulillah kerana mengikut susunan Al-Quran, yang dimulai dengan suratul Fatihah, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kitab pun dimulai seumpama Quran lah, dengan bismillahirrahmanirrahim dan susuli dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian satu lagi ilahnya, satu lagi kerana kenapakah kitab dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam abras. Dia ada beberapa riwayat di situ. Jadi beramal dengan mafhum hadis, bukan dengan mantuk. Bukan dengan kalau mantuk ni Nabi yang menyuruh memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak menyuruh. Tetapi Nabi SAW bersabda, tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak, yang tidak haram, yang tidak makruh, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu aqta', terpotong. Perbuatan tu akan jadi kudung, dengan makna qalilul barakah, kurang keberkatan. Jadi perbuatan yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, perbuatan tadi Nabi kata kurang keberkatan dia. Mafhum daripada hak Nabi kata tu, Nabi nak suruh kita memulai dengan bismillah pada tiap-tiap perbuatan yang penting, yang bernilai pada syarak. Tapi adakah dalam hadis tu Nabi secara mantuk, secara terang-terang Nabi suruh memulai? Tidak. Cuma Nabi bersabda perbuatan yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan bismillah, perbuatan tu kurang barakah. Mafhumnya mulai dengan bismillah lah tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak. Ada kat tu. Berarti disebut beramal dengan mafhum hadis Nabi. Bukan dengan mantuk. Mantuk ni Nabi kata direct. Tu mantuk. Mafhum ni kita ambil faham daripada apa yang Nabi kata, walaupun Nabi tak kata direct. Dia kalau pembicaraan hukum fiqh, mantuk dengan mafhum ni lah yang kadang-kadang timbulnya berbeza pandangan di antara satu-satu pandangan ulama. Dalilnya adalah hadis yang sama, tetapi hukumnya berbeza. Sebab berbeza dari segi mantuk dan juga mafhum. Ada pandangan ambil mantuk hadis semata-mata. Mafhum itu bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mafhumnya dia tak pakai. Pada ni. Ini biasa timbul sebagai contohlah pembincangan hak berkaitan dengan hukum air yang jatuh padanya najis. Air jatuh padanya najis. Dalam hadis Nabi sabda, iza balagha ma'ul kullatain lam yahmil khubusan. Apabila air itu sampai 2 kolah, maka air itu tidak menanggung akan najis. Mana air itu tidak akan jadi najis. Kalau tidak sampai 2 kolah,
Kalau tak sampai 2 kolah, jatuh najis, air itu jadi najis lah. Sebab Nabi kata, apabila air itu sampai 2 kolah, air itu tidak akan jadi najis. Jatuh najis ke dalam air yang sampai 2 kolah. Maka air tersebut tidak akan jadi najis. Umum tu. Maka ditakhsiskan dengan hadis yang lain pula. Air tidak akan menajis oleh sesuatu melainkan apabila berubah. Itu dia ni ditakhsis pula dengan hadis yang lain. Tapi kita nak pergi kepada hak Nabi kata apabila air sampai 2 kolah, air itu tidak akan jadi najis. Kalau tak sampai 2 kolah, najis lah. Kalau air tak sampai 2 kolah, jatuh najis, walaupun tidak berubah, air jadi najis. Sebab apa? Mafhum daripada hak Nabi kata apabila air sampai 2 kolah, air itu tidak akan jadi najis. Ditakhsis dengan hadis yang lain, melainkan apabila berubah. Tapi persoalannya, kalau tidak sampai 2 kolah, macam mana kira pula? Najis ambil mana? Ambil dia mafhum hak Nabi kata tu. Sampai 2 kolah, tak akan jadi najis. Kalau tak sampai, najis lah. Itu bukan Nabi yang kata. Itu mafhum kita sendiri. Maka mafhum ni tidak dipakai oleh Imam Maliki. Mafhum ni tidak dipakai oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pandangan mazhab Maliki, pandangan Imam Nawawi, walaupun air itu sedikit jatuh najis, lagi tak berubah, air itu kekal, suci lagi menyucikan. Tapi itu pandangan dalam mazhab Syafi'i lah, pandangan Imam Nawawi. Mana apa ni? Dia berbeza berkaitan dengan mantuk dan mafhum. Itu banyak timbul perbezaan di kalangan ulama-ulama fiqh pada satu-satu masalah. Sebab Nabi hanya menyebut apabila air sampai 2 kolah, air itu tidak akan jadi najis. Tapi selagi tidak berubahlah sebab ditakhsiskan dengan hadis yang lain. Tapi persoalannya, kalau tidak sampai 2 kolah, air 1 baldi, jatuh tahit cicak, kita letak air itu tidak berubah. Air itu macam mana hukum? Tidak berubah. Najis. Sebab tak sampai 2 kolah. Kalau sampai 2 kolah, barulah tak jadi najis. Ambil mana tu? Ambil daripada mafhum hadis Nabi. Mafhum bukan mantuk. Pada ni. Dia ada timbul situ bab mantuk dan juga mafhum daripada hadis Nabi SAW. Jadi kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi SAW. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setengah riwayat fahuwa abtar, setengah riwayat fahuwa ajzam. Ini beberapa riwayat tapi maksudnya qalilul barakah, kurang keberkatan. Kemudian dia bahas panjanglah pula apa dia amrin zibalin tu pula. Perkara yang bernilai pada syarak. Perkara yang penting pada syarak, dengan bahawa perkara itu bukan perkara yang haram dan bukan perkara yang makruh. Kalau perkara haram dimulai dengan bismillah, jatuh hukum haram. Kalau perbuatan tu makruh dimulai dengan bismillah, jatuh hukumnya makruh. Lepas tu haram, khilaf ulama pula, haram hak mana? Pandangan yang muktamad, haram hak zati lah, bukan haram hak aridi. Jadi kalau panjang-panjang ni, jadi tak tahu nak atur lagi ni. Tak tahu nak atur. Dia haram zati ni haram hak asal. Haram aridi ni arid. Kerana arid dia panggil. Arid. Macam orang aja tajwid itulah, ma'arid disukun. Apa dia ma'arid disukun? Ma' asli tu. Tapi ma'arid disukun. Arid tu arid. Kerana dia wakaf. Asalnya. Tapi kenapa panggil ma'arid disukun? Kerana wakaf kerana berhenti. Jadi ma'arid. Arid tu. Arid ni kerana perkara lain. Hak kata haram zati ni, kita buat contohnya, minum arak. Tu haram zati. Memang asalnya haram dah. Jadi,
Nak minum arak, bismillahirrahmanirrahim, haram hukumnya. Bukan kalaulah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim tadi akan perbuatan yang haram zati dengan kosak di hati untuk menghina akan bismillahirrahmanirrahim, atau jatuh murtad. Ada ni. Adapun haram aridi, minum air kepunyaan orang tanpa diizinkan oleh tuangnya. Minum air harus. Haram aridi kerana kepunyaan orang. Tuan dia tak izin, dia panggil haram aridi, dia panggil. Haram kerana. Hak asalnya minum air harus. Haram arid dia panggil. Jadi hak haram arid seumpama ni, pandangan muktamad tidak diharamkan kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi pandangan ta'if mengatakan haram juga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga perkara yang makruh. Ada makruh zati, ada makruh aridi. Hukum asal dia makruh. Contohnya, tengok kemaluan. Hukum asalnya makruh. Ada kerana tu cerita lain dah pula. Jadi tengok kemaluan tu, hukum asalnya makruh. Nak tengok, baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Makruh tu. Adapun makruh aridi ni, kita makan satu benda yang menyebabkan mulut kita akan jadi berbau. Makan satu benda tu harus. Tetapi benda yang kita makan tu menyebabkan jadi berubah bau mulut. Makruh. Makruh arid dia panggil. Makruh aridi. Maka disunatkan kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu bukan makruh zati. Itu yang makruh aridi. Macam orang duk makan tu lah. Peta ke jering ke apa semua tu kan. Kan dia berbau. Dah kalau makruh lah kita nak makan mulai dengan bismillah. Tak. Itu bukan makruh zati, dia panggil makruh aridi. Itu dia bincang hak bab hukum fiqh sebenarnya tu. Bab hukum fiqh hak berkaitan dengan memulai perbuatan yang menilai pada syarak, yang tidak haram, yang tidak makruh, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum dia? Kemudian susuli pula dengan alhamdulillahirabbilalamin. Kerana ikut Al-Quran dan kerana sama juga beramal dengan mafhum hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Setengah ayat lana kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalati fahuwa aqta', sama juga. Jadi beramal dengan mafhum hadis, maka memulai dengan alhamdulillah. Tapi timbulnya bismillah pun nak kena mulai juga. Alhamdulillah pun nak kena mulai juga. Bismillah nak kena mulai. Alhamdulillah pun kena mulai juga. Tiap-tiap perbuatan yang bernilai pada syarak. Maka ulama pun membahagikan ibtidak permulaan ni ada dua. Ibtidak hakiki, ibtidak idafi. Ini ulama yang membahagikan. Sebab bismillah nak kena mula, beramal dengan mafhum hadis. Alhamdulillah nak kena mula, beramal dengan mafhum hadis. Lepas tu dua ni nak memulakan macam mana? Maka hak mulai dengan bismillah dipanggil mula yang hakiki. Atau hak mula sungguhlah. Sebab dia hak permulaan. Kemudian alhamdulillah dipanggil mula juga. Mula idafi, nak kira dengan hak lain-lain masih lagi di permulaan. Maka alhamdulillah dipanggil permulaan juga tu. Permulaan idafi dia panggil. Permulaan hakiki boleh kepada bismillahirrahmanirrahim lah. Lepas tu permulaan idafi, tu alhamdulillah. Dipanggil permulaan lagi, tapi permulaan idafi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu mubtada, lillah khabar. Bermula segala pujian. Lillah mukhtassun lillah, ataupun milkun lillah, ataupun mustahaqqun lillah. Bermula sekian pujian tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bermula sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa taala.
Sekalian pujian, alhamdu, dia lafaz tu lafaz mufrad, satu pujian. Tetapi terjemahannya sekalian pujian, segala pujian. Sekalian pujian, segala pujian. Kenapa jadi terjemah dengan sekalian? Jadi alhamdu tu alif lam tu. Setengah mengatakan alif lam lil istighraq, setengah mengatakan alif lam lil jinsi. Jadi menghabisi pujian, jenis pujian, pujian ni jadi ada banyak. Lepas tu terjemah dengan sekalian pujian. Jadi walaupun lafaz tu mufrad, contohnya masuk alif lam lil jinsi, dia membatalkan makna mufrad. Makna apa ni? Sekalian pujian. Dipecah pula kepada 4 pujian. Tu kita biasa bicara dalam kitab-kitab lah. 4 pujian. Qadim puji qadim, qadim puji hadis, hadis puji qadim, hadis puji hadis. Sebut qadim, sebut hadis, kita faham lah. Qadim Allah Ta'ala, hadis makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah puji Allah dalam Al-Quran, kembali kepada Allah. Allah puji hamba Allah Ta'ala. Allah puji para rasul. Allah puji para awliya. Orang-orang yang soleh Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala puji kepada hadis, kepada makhluk. Pujian itu tetap tertentu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang memuji Allah, memanglah tertentu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pujian sesama kita, hadis, memuji hadis, pujian sesama kita pun tetap alhamdulillah. Orang puji kita apa-apa kebaikan, kita pun alhamdulillah. Sekalian pujian tertentu bagi Allah. Sekalian pujian milik bagi Allah. Apa yang orang puji? Baik. Baik itu semua datang daripada taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemurah kita pun taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemurah kita dengan apa? Dengan harta. Harta itu pun milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pujian sesama kita? Alhamdulillah. Sekalian pujian tertentu milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbil alamin. Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Hak maghrib, tajuknya berkaitan dengan suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu kena mati molek itu. Permulaan ayat membicarakan bab akidah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah. Sekalian pujian tertentu bagi Allah. Sebab apa tertentu bagi Allah? Sebab kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Alhamdulillah bukan hanya mengandungi pujian, bukan Alhamdulillah juga mengandungi tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalian pujian tertentu bagi Allah. Sebab apa? Kesemuanya hak dia belaka. Kesemuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tauhid. Disusuli dengan Rabbil alamin. Allah ni Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Rabb, Tuan. Tapi terjemahan kitanya, Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Dia Rabb lain, ilah lain. Rububiyah, uluhiyah. Orang yang beriman kena lengkap kedua-dua tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Kita nak lengkap kedua-dua tauhid ni, kaedah sifat 20. Untuk lengkap orang yang beriman dengan tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah, kaedah sifat 20. Tauhid rububiyah yang asasnya adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Itu asas kepada tauhid rububiyah. Allah Rabb, Allah Tuan. Tuan yang hakiki, Tuan yang sebenar-benar. Rabb ni banyak makna. Tuan dengan makna yang mengatur, yang menjadi, yang menyusung, yang mentadbir, yang hak dia belaka. Itu keesaan pada perbuatan. Itu asas kepada tauhid rububiyah. Sebab Allah Rabb, Allah Tuan.
Bila Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita di permulaan suratul Fatihah. Kemudian ilah ni al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Kaedah sifat 20 kita biasa ngaji tau. Jadi saya ni pun tak tahu ni. Dia kita nak mengajar ni sepatutnya kita kena selidiki. Orang yang nak mengaji tu kita kena selidik. Sebab kadang-kadang kita letak tak kena dengan orang hak mengaji. Tak kena letak tak capai kau. Gimana? Sini biasa tak kaedah sifat 20. Biasa. Alhamdulillah tak apalah. Kita fahamlah bab istighna, iftikar. Hak 20 sifat tu terkandung bab istighna dan juga terkandung sebahagian di bawah iftikar. Kemudian hak terkandung di bawah iftikar tu pergi kepada umum ta'alluq qudrah iradah Allah. Mana apa? Meratai perbuatan Allah dan meratai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilah yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Jadi dengan ketuhanan tu si Rabb, semua datang daripada Allah. Dengan sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, bersifat dengan iftikar, pun sama juga umum. Kesemuanya datang daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ada satu-satu perkara yang terlepas daripada kudrah dan iradah Allah, perkara tu berlaku, maka tidak lagi berkehendak kepada Allah sebab terlepas daripada kudrah dan iradah Allah. Maka lucu Allah sifat iftikar, lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Ada ni. Maknanya kalau kita tidak betul-betul berpegang keesaan pada perbuatan, kesemuanya datang daripada kudrah dan iradah Allah, bukan hanya lucu tauhid rububiyah, bahkan lucu juga tauhid uluhiyah. Lucu tauhid rububiyah dan juga lucu tauhid uluhiyah. Yang mana dalam suratul An'am ayat yang ke-102 tu, Allah Ta'ala berfirman, zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh tu. Dalam ayat tu sebut zalikumullah rabbukum la ilaha illa huwa. Dalam ayat tu sebut Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Demikianlah sifat-sifat dan kekuasaan Allah. Siapa Allah? Rabbukum, ilah, Rabb bagi kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada sembahyang sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Allah Rabb kamu. Tiada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah yang menjadikan sekalian perkara. Itu dia keesaan pada perbuatan. Sebab kalaulah ada perbuatan yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Lucu Allah sebagai ilah sebab lucu sifat iftikar Allah Subhanahu wa taala. Ni hak akidah kita dalam suratul Fatihah. Hak penekanan berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan juga pada perbuatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bermula selawat dan salam. Selawat ni kita mohon kerahmatan daripada Allah
ke atas Rasul serta kita membesarkan Rasul. Itu selawat. Walaupun ayat ni bukan berbentuk pohon. Ayat ni berbentuk cerita. Kalau memohon, kalau kita mohon supaya Allah Ta'ala kurniakan rahmat, kita akan berselawat dengan Allahumma salli. Ya Allah, beri rahmatlah oleh kamu. Itu barulah kita memohon. Adapun di sini, wassalatu wassalamu, jumlah ismiyah, mubtada' khabar ni dengan makna bermula. Selawat dan salam adalah keduanya atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita. Kalau kita memohon Allahumma salli wa sallim, tu barulah memohon. Yang kita ni diperintah oleh Allah dalam ayat Al-Quran yang Tok Khatib baca pada tiap-tiap khutbah Jumaat, khutbah yang kedua tu. Ayat tu Allah memerintah kita minta berdoa kerahmatan ataupun hanya cerita. Bermula rahmat dan bermula salam sejahtera. Itu cerita. Ayat memerintah kita mohon kerahmatan, kesejahteraan ataupun hanya cerita. Ayat memerintah kita memohon, bukan bercerita. Jadi kalau memohon Allahumma salli wa sallim, ni cerita. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera. Ni dengan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah pula wasallallahu, dan telah memberi rahmat. Cerita juga. Pun cerita juga tu. Kita biasa di awal doa kita berselawat dengan wassalatu wassalamu. Di hujung doa kita biasa berselawat dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di awal kita berselawat dengan jumlah ismiyah, di akhir dengan jumlah fi'liyah. Tapi kedua-duanya bukan memohon, hanya bercerita. Tetapi walaupun ayat tu berbentuk cerita, tapi maksudnya sama dengan Allahumma salli wa sallim. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, du'a'iyah maknan. Dari segi lafaz dia, lafaz cerita, tapi maknanya adalah doa. Maknanya adalah doa. Di dalam kitab-kitab banyak lafaz berbentuk cerita, tapi maksudnya adalah doa. Terkadang dalam kitab-kitab kan, ketahui olehmu. Ni. Kemudian akan apa? Di stok dulu. Dia pun selit. Diberi taufik, memberi taufik oleh Allah akan kami dan akan kamu. Ataupun telah memberi taufik oleh Allah akan kami, akan pengarang dan akan kamu. Ketahui olehmu tu, akan tak hari lagi tu. Didatangkan jumlah muqtaridah. Diselit tengah tu satu ayat. Suspend. Jadi tak orang apa itu? Ketahui olehmu. Lepas tu, telah memberi rahmat, telah memberi taufik dan hidayah. Mana apa tu selit tengah tu. Biasanya, kalau perkara yang ditekan supaya ketahui olehmu tu, perkara yang sangat besar, kebiasaannya, tuan kita akan selit dengan dia telah memberi taufik hidayah. Telah. Mana apa ni? Tuan kitab pun dapat taufik hidayah dah. Orang yang mengaji kitab dia pun telah dapat taufik hidayah dah. Sebab ayatnya, telah beri taufik oleh Allah akan kami dan akan kamu. Ayat berbentuk cerita. Macam wasallallahu dan telah memberi rahmat oleh Allah. Berbentuk cerita. Tapi maksudnya adalah doa. Ketahui olehmu, telah beri taufik akan kami, pengarang, dan akan kamu oleh Allah. Dengan makna, ya Allah, berilah taufik. Dia. Akan kami dan akan kamu. Dia panggil apa tu? Ayat tu berbentuk cerita, tapi maksudnya adalah satu doa.
Faedah didatangkan seumpama tu seolah-olahnya kita memohon tu dalam keadaan alad dawam, selama-lamanya kita minta tu. Badan. Selama-lama kita minta gitu. Itu faedah dia. Yang kita baca secara betul benar. Ketahui ilmu telah beri taufik. Tuhan beri taufik dah kita ni. Bukan tu. Tu nak minta dengan Allah Ta'ala. Dah tidak, tak ada minta tu. Hak mintanya, Ya Allah, berilah taufik. Ada. Ayat tu memang berbentuk cerita, tapi maksudnya adalah doa. Macam di sini. Wassalatu wassalamu, cerita. Wassallallah pun cerita. Tapi maksudnya, Allahumma salli wassallim. Doa. Sebab itulah bila tu imam, dia wassalatu wassalamu tu, kita pun amin lah. Kita tak amin tu. Allahumma. Minta ke dia bahawa dia amin. Lepas tu di hujung tu pula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tak amin dah. Tak amin dah. Amin kan? Itu doa. Itu doa. Kita aminkan. Sebab itulah. Kalau kita menjadi imam. Baca doa kunut subuh. Hak doa kita baca dengan kuat. Imam. Kalau sanak pujian, imam perlahankan. Kemudian sama-sama membaca secara perlahan. Setengah pandangan dok kuat belaka. Hak doa Allahumma hdina pun kuat. Hak sanak pujian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik pun kuat. Lepas tu kita macam mana? Satu pandangan kita memuji sendiri. Fa innaka taqdi kita baca juga sendiri walaupun tu imam, teruskan dengan bacaan yang kuat, ataupun kita asyhad aku naik saksi, asyhad aku naik saksi. Betul macam tu imam sanad memuji akan Allah Subhanahu wa taala dengan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu. Pada ni itu pujian, itu bukan doa. Tapi kadang-kadang biasa tu imam ni dia perlahan di situ. Di situ pun ada perbezaan di kalangan ulama. Di Kuantan ni macam mana? Situ perlahan. Ada belaka. Hebat, ada belaka. Barulah ada pelbagai. Ada belaka. Ada yang fa innaka taqdi dia perlahankan. Ada yang dia teruskan kuat. Atas imam lah. Lepas tu imam pun tak kata apa. Sebab apa dia kuat, sebab apa dia perlahan. Anak makmum pun elak je. Bagus lah tu. Comel lah, dah apa lah. Jangan duduk balas, sudah lah. Maksudnya banyak makmum tak faham. Dia amin juga. Adakah amin itu dibenarkan ataupun macam tapi kalau dia asyhadu dan dia amin tu mana tak kenalah, situ bukan minta. Sama ada kita sanak kita memuji sama dengan imam, ataupun kita asyhad ni aku nak saksi apa pujian oleh imam tu. Bukan amin situ, bukan doa di situ. Jadi mana tu imam pula bila dia kuat situ, dia royak ke makmum dia pula. Jangan biar gitu. Tapi kalau hak tu imam perlahan, makmum fa innaka taqdi sendiri. Kalau tu imam kuat pun makmum fa innaka taqdi lah juga. Tapi secara perlahan lah, bukan secara kuat macam tu imam. Kalau secara kuat macam tu imam, macam nak bahu tu imam pula. Tu boleh belaka. Tu boleh belaka. Tunggu saya yang terakhir, dia baca kuat di situ. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tapi saya balik kampung, saya akan perlahankan di situ. Sebab di kampung ni tak ada orang kuat situ. Itu tak pelik lah. Tapi kalau kita buat sama macam orang, nama tak timbul. Kalau kita buat lain daripada hak biasa orang buat, hai, ni kemarin mana ni? Ngaji awak tak ngaji banyak. Awak tak tahulah hukum dia, baru jadi glamour. Dah kita buat macam orang lain, jadi sama, tak timbul. Tu terpulanglah boleh belaka tu. Cuma jangan duduk hak tu, tak, itu benda khilaf. Pandangan yang berbeza. Cuma sepatutnya kalau kita nak buat yang berbeza, kita nyatakan, jelaskan. Yang kita buat gitu, kita nyatakan, kita jelaskan. Sebab takut timbul perkara yang khilafiyah.
tiba-tiba jadi benda tu jadi benda macam benda yang salah pula. Tak boleh gitu. Yang ni. Jadi dalam kunut doa imam kuatkan hak biasa, hak sanad imam perlahankan. Kemudian di hujung kunut wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, di situ adalah doa. Kalau tu imam dia kuatkan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wasallallahu ni kuatlah tak sampai ke sudah dah. Wasal dia akan kuat sampai ke sudah. Tu tak apalah, kita aminkan. Tetapi kalau tu imam fa innaka taqdi, tu imam perlahankan, maka wasallallahu tu imam disunatkan kuatkan kembali sebagaimana Allahumma hdina fiman hadait, sebab itu doa. Jangan tu imam sampai ke selesai wasallallahu pun perlahan. Mana kita tinggal satu sunat hai'ah lah. Sepatutnya wasallallahu tu imam sunat kuatkan kembali. Sebab itu adalah doa. Doa apa? Doa kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi SAW tu. Maka imam pun wasallallahu dengan kuat. Lepas tu wasallam, kita ramai-ramai amin. Kena gitu lah. Slow ni kita kena wasallallahu sendirilah. Slow tu kita wasallallahu sendiri. Dia gini je. Kalau kata tu imam kuat sekalipun, tapi kita tak dengar. Tu imam kuat, tapi kita tak dengar. Kita kata hujan lebat apa semua, jadi kita tak dengar kunut tu imam. Maka kita disunatkan membaca kunut sendiri, bukan kita amin, amin ke orang ramai, bukan. Orang hak amin, amin dia duduk dekat dengan tu imam, dia dengar. Kita duduk jauh dengan tu imam, kita tak dengar Allahumma hdina fiman hadai. Walaupun doa kunut hak tu je kita duduk bacanya, sekalipun kalau tak dengar, tak sunat kita aminkan, kita sunat membaca doa kunut sendiri. Tu je. Sama telah pula memang tu imam perlahankan, kita wasallallahu sendirilah. Kalau tu imam kuat sekalipun, kalau kita tak dengar, kita baca doa sendiri, bukan kita aminkan. Makmum di hadapan memang dengar sebab dekat. Hujan lebat, bising. Kita makmum di belakang, kita tak dengar. Tapi hak amin, amin tu kita dengar lah sebab kuat ramai. Kita pun turut amin. Tak sunat. Kita baca kunut sendiri, bukan turut imam. Bukan turut hak makmum ramai-ramai, hak duduk dekat dengan tu imam, yang dia kemungkinan dengar akan kunut tu imam. Tak dengar, baca doa sendiri. Tidak disunatkan amin. Ingat gitu. Jadi kalau wasallallahu tu imam perlahan, kita wasallallahu sendiri. Tapi sepatutnya di situ imam disunatkan kuat kembali. Tapi ada kata imam hak jenis sampai ke akhir dia perlahan, tak bunyi. Ada imam bagus. Dia fa innaka taqdi, dia perlahan. Kemudian hak nastaghfiruka wa natubu ilai itu kuatkan kembali mula di situ ke, itu berakhirlah di kalangan ulama, terpulanglah. Tapi hak nyatanya wasallallahu tu kena kuatkan kembali, itu pandangan yang muktamad. Tapi tu imam sudah kuat di situ. Allahumma hdina fiman hadait. Kita beramai-ramai amin. Kita sebagai makmum tidak ada bacaan kuat dalam sembahyang, melainkan amin disunatkan kuat. Kita sebagai makmum tidak disunatkan bacaan kuat di dalam sembahyang. Takbir ihram kita perlahan, tapi amin, amin Fatihah. Sunat kuat ke sunat perlahan? Sunat kuat. Amin, doa kunut sunat kuat, sunat perlahan. Sunat kuat. Jadi tu imam Allahumma hdina fiman hadai, kita pun amin. Kemudian hujung tu imam memperkuatkan kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seorang pun dah aminkan. Hak tu imam yang perlahan sampai ke akhir, satu perkara. Tu imam
dia memperkuatkan kembali wasallallahu, tidak diaminkan oleh makmum ramai-ramai. Jadi seolah-olahnya tu imam doa kerahmatan atas Nabi, tu imam doa kesejahteraan atas Nabi, kita tak sambut dengan aminkan, tak sambut buat dono je gitu. Antara yang lebih baik masa selawat yang terakhir, sama ada kita amin ataupun kita yang membaca. Kita aminkan. Kita aminkan. Walaupun setengah pandangan, kita selawat juga serta kita aminkan di hujung. Sekarang tu imam memperkuatkan kembali. Bagi kita mana afdal, kita tidak berselawat, hanya aminkan, ataupun kita berselawat sama dengan imam, tapi imam dengan kuat, kita dengan perlahan. Kalau kita nak selawat sendiri pun boleh, satu pandangan, tapi aminkan, tetap aminkan untuk hak tu imam. Ada ni, mana boleh kalau tu imam wasallallahu, kita pun sekali wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tu imam pun wasallam hak kuat, kita pun amin. Kena gitulah. Tu imam perlahan, kita wasallallahu sendiri. Dia gini je ni. Tu kata jadi panjang. Sambil-sambil tengok jam nak asar dah ni. Macam mana? Tergantung kita. Tergantung mana? Yang dan yang penting faham. Yang penting faham. Setakat dan. Setakat dan. Lepas tu setakat dan. Jadi macam ikat kontrak pula. Jangan tu jadi macam ikat kontrak. Ustaz, kita dah habis lagi tu, beli dah tu. Beli dah tu. Kena mari sambung ikat kontrak gitu. Dia gini, kita doa, kita aminkan apabila kita dengar. Ada ni. Itu saja, kita ingat faham situ. Kemudian doa ni tadarruan wa khufyah. Doa secara tadarru', secara merendah diri, dan secara perlahan. Itu kita maklum. Doa tadarruan wa khufyah. Itu kita maklum. Kita berdoa dengan memohon, dengan merendah diri. Lepas tu ketika berdoa, kita tundukkan muka ke bawah. Sebab apa? Kita memohon. Jadi yang memohon ni dengan merendah diri, adakah kena tengok ke atas? Mata kita tengok ke bawah. Itu kita merendah diri kepada Allah. Kita mata tengok ke atas, hanyalah doa selepas daripada berwuduk dan doa selepas daripada mandi wajib sahaja. Disunatkan kita memandang ke atas. Doa lain disunatkan kita memandang ke bawah sebab kita merendah diri. Kemudian doa ni secara perlahan. Sebab itulah kita semayang seorang diri. Kita semayang seorang diri, subuh. Kita Fatihah, kita sunat jahar, sunat kuat. Surah, sunat jahar, sunat kuat. Semayang subuh, sebagaimana maghrib isyak kan? Sunat jahar. Kita membaca doa kunut, sunat perlahan. Doa perlahan. Doa perlahan. Sebaliknya, bila menjadi imam, Fatihah, surah, sunat kuat. Tiba-tiba kunut, hak asal sunat perlahan, sunat kuat. Kenapa? Sebab imam untuk berdoa, sunat dia memperkuatkan suara supaya dapat diaminkan oleh makmum di belakang. Tapi doa ni asalnya sunat perlahan. Sebab tu kita sembahyang subuh seorang diri, walaupun Fatihah sunat baca kuat, walaupun surah sunat baca kuat, tapi kunut Allahumma hdini fiman hadait, sunat perlahan. Sebab doa perlahan. Tapi kalau jadi imam, sunat kuat supaya diaminkan oleh makmum di belakang. Ini kena faham lah. Sebab terkadang kita sudah semayang, kita berwirid, kita berdoa. Hukumnya sunat perlahan termasuk berwirid. Sunat perlahan. Buka kitab mana pun sunat perlahan. Perlahan dengan bahawa dengar telinga kita sahaja.
Itu perlahan. Jahar kuat ni, orang lain dengar juga. Itu kuat. Bukan perlahan, hanya gerak bibir mulut, telinga tak dengar. Itu tidak dinamakan kita membaca. Qiraah membaca, bi isma'in nafsi, dengar telinga kita sendiri. Baru dihukumkan kita membaca. Tu perlahan, dengar telinga kita saja. Jadi berwirid perlahan, berdoa perlahan. Tapi kebanyakan imam kita kuat. Sini macam mana? Tu imam berwirid kuat ke perlahan? Kuat. Berdoa kuat. Hukum dia sunat perlahan. Itu hukum asal, selapih. Disunatkan kuat wirid kerana. Baru dia timbul kerana. Tapi hukum asalnya memang sunat perlahan. Selapih dia gitu. Tapi kita jangan selapih. Untuk supaya dipelajari. Supaya dipelajari oleh makmum ramai-ramai. Maka sunat angkat suara sedikit supaya dapat diikuti oleh makmum ramai-ramai. Lepas tu orang tanya pula, dah sampai ke bila makmum nak ajar ke dia? Makmum bersilih berganti. Ada semua makmum baru. Gitu je jawapan dia. Kalau ngaji pondok, Tok Guru wirid dia kuat. Kalau tanya Tok Guru, kan wirid kuat ni kerana nak ajar kepada makmum. Dah makmum ni tak pandai lagi ke? Daripada bertahun-tahun buka pondok kuat. Tu jawab mana? Murid silih berganti. Ada semua murid baru. Itu jawapan dia. Dan kita pun ada jemaah pun samalah juga. Itu pun kuat. Satu laginya supaya jadi sekata. Supaya jadi semangat. Sunat kuat. Tapi bukan kuat secara apa? Secara lantang tu bukan. Sebab memang dia hukum asalnya perlahan. Tambah pula sekarang tu imam masing-masing ada apa ni? Ni di baju dia ada spekar tu kan. Kemudian oleh kerana terkadang selepas imam memberi salam, terkadang ada makmum tambah rakaat. Maka ketika tu kita lebih utamakan kepada makmum tambah rakaat. Jangan kita kuat sangat kodoh-kodoh supaya dapat diikuti oleh makmum ramai-ramai, tapi pastikan kuat suara kita tidak sampai ke mengganggu orang yang tambah rakaat, sebab kita dalam masjid kita utamakan pada orang semayang. Wirid asal perlahan. Kita kuatkan ada kerana. Tapi bila ada orang tambah rakaat, kita faham-faham lah. Kan kita kan selesai memberi salam, kita terus berpaling. Mana kita boleh nampak ada tak makmum tambah rakaat. Jangan masa wirid terus menghadap kiblat. Kita disunatkan berpaling. Cuma berpaling tu bila? Setengah pandangannya memberi salam segera berpaling. Sebab kalau ada makmum di belakang tak dengar pun imam beri salam, tapi dia nampak dah tu imam sudah memusingkan tubuh, sudah dah. Takut dia Allahu Akbar, dia pun turun. Lepas tu bila tu imam nak beri salam, tu imam nak balik dah. Sebab apa? Sebab tak dengar. Tapi tak dengar sekalipun, nampak tu imam sudah berpusing. Setengah pandangan ketika Allahumma antas salam wa minkas salam, kita pusing. Tapi bila kita pusing ke kanan, kita nampak makmum ada tak tambah rakaat. Ini mazhab Syafi'i kita lah. Berpusing ke kanan. Kalau mazhab Hambali, berpusing kepada makmum. Itu semua ada riwayat hadis belakang. Berpusing terus kepada makmum. Itu pandangan dalam mazhab Hambali. Kita berpusing ke kanan selepas memberi salam. Jangan straight kepada kiblat. Dia begini, secara umum kita berzikir ke, kita membaca Al-Quran ke, beribadah dan kita berdoa ke, sunat menghadap kiblat. Itu tetap dah asal. Melainkan tu iman, ada pengecualian. Ni dok tu imannya terus ke kiblat, makmum pula berpusing. Dia pergi duduk belakang, dia cari dinding, dia pun pusing. Orang berwirid berdoa kiblat. Yang kamu berpusing tu kenapa? Makmum yang berpusing. Imam yang sepatutnya berpusing, kerah. Tak berpusing-pusing pun. Tu. Maknanya, mana buat atas masing-masing. Tok Imam buat cara Tok Imam. Anak makmum buat cara anak makmum. Kalau nak marah ke anak makmum, kenapa kamu berpusing? Menghadap kiblat lah. Saya ganti Tok Imam sebab Tok Imam tidak berpusing.
Boleh hak balah tu. Berpusing lah. Berpusing. Kita nampak ada makmum tambah rakaat. Kita kena rendahkan sikit suara kita. Sebab kita nak utamakan kepada orang sedang sembahyang. Satu kali saya ada dengar, takkan kita berwirid kuat, terganggu semayang dia. Tu, lori lalu tepi masjid tu. Bah lalu tepi masjid tu. Suara kuat, tak terganggu pun. Ya alasan gitu. Ya ada alasan gitu. Dan sekarang ni, kalau tu imam kuatkan wirid, terganggu nanti makmum yang tambah rakaat. Dah tu tepi jalan tu. Lori ada lalu. Bah ada lalu. Tak terganggu pun dia kata. Dah lah kali, tutup jalan tu. Apa dia persoal dengan tepi jalan. Satu lagi pula, salah dia mari lambat. Lepas tu dia kena tambah rakaat. Jangan, tu tak betul gitu tu. Sekarang, siapa yang salah? Yang mari lambat, yang tambah rakaat tu yang salah. You begitu. Kita utamakan orang tambah rakaat, kita rendahkan sedikit suara kita. Kemudian, berdoa, hukum asalnya, perlahan, disunatkan kuat supaya dapat diaminkan. Termasuk kita bicara bab doa kunut subuh yang mana asalnya walaupun Fatihah surah semayang seorang diri sunat baca kuat, tapi kunut sunat baca perlahan, jadi imam kunut pun sunat kuat. Hukum asalnya sunat perlahan. Sebab apa disunat kuat? Supaya dapat diaminkan oleh makmum. Sama juga doa sudah daripada sembahyang. Ada setengah tempat dia wirid pun tak bunyi, makmum pun hok menung pun menung lah. Dah. Tak imam tak bunyi. Lepas tu tiba-tiba amin seorang belakang. Dah ni timah kat dah ni. Kadang-kadang kalau subhanallah. Lama alhamdulillah. Adalah tukang tu, mai tu jorong apa? Orang apa tu? Adalah. Lepas tu dibalas pula sama tu imam. Ditanya kawan dia tu. Kamu ni wirid kuat-kuat ni. Subhanallah. Hadis mana kamu pakai? Dia tanya kawan dia tu imam. Tu imam subhanallah. Alhamdulillah. Jadi kuat nyata. Allahu Akbar. Kuat nyata sampai ke 100 bilangan tu. Awak pakai hadis mana? Tu imam ni dia tak pandai-pandai hadis pun. Dia cuma beramal sebagaimana tu gudi sebelum. Tapi dia pandai dia. Dia tanya kawan dia. Yang kamu tu imam ni. Subhanallah. Lepas tu senyap. Tu lama kejut orang. Lama. Alhamdulillah tu imam. Awak pakai hadis mana? Kita tanya kawan tu. Tak jawab jugalah. Dan sekarang ni tu imam tu yang tak sama ni lah. Satu tu imam dia subhanallah. Satu tu imam subhanallah sekali tu dia pun senyap. Bunyi gitu. Satu alhamdulillah. Senyap gitu je. Jadi dia pun tanya bab hadis. Hak tu imam ni kan reti sangat. Dia pun tanyalah dia, kamu tu bunyi kuat sekali mula-mula tu kejut anak makmum. Subhanallah tiba-tiba tu. Hadis mana awak gitu? Tak jawab kawan tu nya. Ni kadang-kadang kau kat tangan. Amin. Apa tu? Tak bunyi dah. Kita pun tengok. Amin. Kita pun. Amin. Amin kita belakang. Amin apa? Istajib doa anna. Ya Allah perkenankan. Doa apa? Tak dengar tu kan? Tak amin kan? Lepas tu macam mana? Da'a binafsi, kita berdoa sendiri. Tak ikut dia. Bila kita berdoa sendiri, terkadang doa kita pendek daripada imam, kita pun rauk. Kita siap dulu. Kalau doa kita lebih panjang, tak imam rauk dah, kita masih duduk berdoa lagi. Wak panjang lagi. Biar panjang sikit dia tu imam. Lepas tu rauk muka. Tak imam tak puas hati. Kenapa kamu baca doa sendiri? Saya doa dah tadi kan, saya tak dengar pun apa yang kamu minta. Saya nak aminkan macam mana? Memang begitu. Hukum dia begitu. Sebab tu tadi, kalau wasallallahu tu perlahan, kita baca doa selawat tu sendiri. Bukan aminkan. Allahumma hdina fiman haid. Kuat sekalipun, bising hujan, kita tidak aminkan. Kita baca kunut sendiri. Itu imam kita betul benar tu.
Imam kita betul benar. Sudah semayang, sudah memberi salam, tak ada dah tu imamnya. Cuma kita berpakat berdoa, didoakan oleh imam, diaminkan oleh makmum, tapi doa imam yang kita dengar. Hak tu imam betul benar dalam semayang. Kita aminkan apabila kita dengar. Tak dengar, kita baca doa kunut sendiri. Sehingga kan Fatihah kan kita sunat amin. Syaratnya kita dengar. Hak Fatihah tu imam lah amin. Kalau kita tak dengar, contohlah macam contoh tadi lah hujan. Kita tak dengar. Bila kita tak dengar Fatihah tu imam, semayang ni subuh, maghrib, isyak, bacaan kuat. Bila tak dengar sahaja, samalah kita sebagai makmum zuhur dan asar. Bila kita tak dengar, kita akan baca Fatihah. Baca Fatihah lalu dah. Faham tak ni? Kan kita zuhur asar kan, kita membaca Fatihah segera. Sebab kita tidak dengar Fatihah tu imam. Jadi subuh, maghrib, isyak, imam memperkuatkan bacaan, tapi kita tak dengar. Samalah kita sebagai makmum zuhur dan asar. Kita pun baca Fatihah. Sedang-sedang kita baca Fatihah, amin. Hak makmum, hak dekat dengan tu imam. Hak dengar Fatihah tu imam. Kita tak dengar, kita tak sunat aminkan. Kita pun berhenti Fatihah kita pun amin. Turut hak depan tu. Putus mualak Fatihah kita. Kita tak boleh nak sama Fatihah, kita wajib kena mula balik Fatihah daripada awal. Sebab apa? Sebab kita selitkan di tengah tu dengan zikir yang tidak disunatkan kepada kita. Tak sunat apa? Amin tu tak sunat. Sebab kamu tak dengar Fatihah tu imam. Kalau kamu dengar Fatihah tu imam, pasti kamu belum lagi membaca Fatihah. Kamu akan membaca Fatihah ketika imam membaca surah. Begitu kan? Tapi sekarang ni apabila tak dengar, maka makmum membaca Fatihah bersama dengan imam. Tapi imam mungkin habis Fatihah awal sedikit, amin, kita pun amin, putus mualak Fatihah kita. Sebab itu tidak sunatkan aminkan Fatihah tu imam sebab tak dengar. Tu. Adapun kalau kita dengar, kita sunat aminkan. Sebagai contoh, terkadang setengah tempat bulan Ramadan dia membaca Alhaakumut Takasur, rakaat kedua dibaca Qul Huwallah. Terkadang rakaat kedua baca Qul Huwallah, tidak ada saktah. Selepas selesai baca Fatihah, imam sepatutnya diam sekejap di situ. Tapi imam segera membaca Qul Huwallah, satu nafas pula dia dibaca diwasal. Jadi kitanya terpaksalah kita membaca Fatihah awal sedikit. Mana imam baca Fatihah separuh, kita pun sudah memulai membaca Fatihah. Tapi kita dengar Fatihah tu imam ni. Tapi oleh kerana kita nak jaga di belakang tu, memang kita muafiq tapi tak ada keuzuran, maaf 2 rukun sahaja. Ada bermasalah di hujung tu. Bermasalah di hujung, maka kita pun baca Fatihah awal sedikit, bukan bersama dengan imam lah. Imam baca Fatihah separuh, hak rakaat kedua tarawih ni, kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Sampai separuh, imam pun amin. Kita sunat berhenti Fatihah kita aminkan Fatihah tu imam yang kita dengar, yang sunat kita aminkan, tak putus mualak. Sebab zikir yang disunatkan kepada kita, zikir yang berkait dengan sembahyang, iaitu berkait dengan Fatihah. Tapi kalau kita tak dengar, tak sunat aminkan, kita amin juga di tengah tu, Fatihah kita putus mualak. Kita tak ada nak sama balik Fatihah, kita berhenti sekejap tadi tu, kita wajib kena mula daripada awal. Ada ni. Maknanya hak Fatihah. Apa yang tu imam minta dalam Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim kan? Tak dengar, tak sunat aminkan. Itu kita. Ada ni. Kita hanya aminkan doa yang kita dengar. Tak dengar, tak sunat kita aminkan. Walaupun tengah semayang, dia betul imam kita betul makmum dia, kita terikat dengan dia sekalipun. Kalau tak dengar, kita tidak sunat kita aminkan. Ni sudah semayang baca doa, amin, amin, amin. Apa amin? Ada ni. Tu imam pula satu hal, dia perlahankan. Lepas tu kita satu hal, dia aminkan doa tu tak dengar. Sama je tu. Tak boleh balas tu. Tak boleh balas. Sebab apa? Sama gitu senang pula. Dia sama ni senang. Sama tak tahu, senang. Sama tahu, senang. Hak susahnya, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tu susah. Lepas tu kata, sama, kalau cakap kasar lah, sama jahil, senang dia kata.
Sama panda, senang juga. Hok ada hok panda, ada hok dok panda. Hok panda pula, panda dia punya belang-belang gitu je panda dia. Bukan panda sungguh. Apa ya ni? Kalau panda sungguh, dia boleh. Dia boleh. Apa ni? Ni tak apalah. Ni pandangan ni tak apalah. Tapi orang buat tu buat dengan tak tahu juga. Tak apalah. Itu satu pandangan. Maka tak hebat lah. Dah ni. Kena dengan satu Fatihah yang kita tak dengar baca. Mana kita kena baca sendiri lah. Kita tiba-tiba bunyi amin ni lah. Kita dengar lah. Tapi macam kita dah habis kan. Waktu menunggu antara tu imam tu dia baca surah. Kita perlu baca surah juga. Kalau kita tak dengar kan. Dia gini. Dia lapang gitu. Kita nak duduk saja nak dengar apa panjang surah pun kita tak tahu. Dia gini. Dalam sembahyang tak ada duduk saja. Faham situ? Dalam sembahyang tak ada duduk saja-saja, tak ada. Fatihah kuat bukan duduk saja, kita dengar Fatihah tu imam, tadabbur Fatihah tu imam, bukan duduk saja. Surah kuat, kita selesai baca Fatihah, kita bukan duduk saja, kita dengar surah tu imam, bukan duduk saja. Dalam sembahyang tidak ada duduk saja. Faham tak ni? Jadi sekarang ni kita dengar tak surah tu imam? Tak dengar. Kita baca surah sendiri. Tak ada duduk saja. Macam Zuhur Asar kita baca surah sendiri. Tiba-tiba surah kita baca tu habis dah. Imam tak rokok lagi. Ambil surah lain pula. Ada ni. Jangan pula Allah tu imam ambil surah apa dah rokok lagi ni. Kita habis dah surah kita. Tak ada duduk saja. Dalam semayang tak ada duduk saja. Pada ni. Sama juga dengan sebelum imam memberi salam. Kita selesai dah tasyahud. Selesai dah selawat Ibrahimiyah. Selesai dah kita berdoa sebelum dia bersalam. Imam tak beri salam lagi. Kita tambah doa lain pula. Tak ada duduk saja. Sehingga kan, kalau kita ni tak cukup rakaat, kita tak cukup rakaat. Mana kita bukan tasyahud akhir. Kita akan baca sebagaimana hak tasyahud akhir juga. Sampai ke habis. Kita nak tambah rakaat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berhenti. Allah tu imam lambatnya beri salam. Lepas tu kita buat apa? Duduk saja. Tak ada duduk saja dalam sembahyang. Kita baca sampai ke selawat Ibrahim ni. Selawat Ibrahimiyah. Tak beri salam lagi. Kita berdoa macam tu imam berdoa. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Baca-baca. Tidak ada duduk saja dalam sembahyang. Jadi kalau surah kita tak dengar, baca surah. Tak ada duduk saja dalam sembahyang, tak ada. Hak kita hak imam baca kuat, kita berarti dengar akan bacaan tu imam, bukan duduk saja. Macam tu imam baca surah sejadah. Duduk saja kita. Siapa kata duduk saja? Kita sunat berarti dengar akan surah yang dibaca oleh tu imam. Kita nak turut juga baca kita ingat juga surah sejadah kan. Cik imam baca tu turut. Tu Haji sebelah ni dia ingat juga kalau gitu. Dia turut sejadah tu imam. Bukan tu imam je pandai ingat surah sejadah. Dia pandai juga. Makruh turut seumpama tu. Bahkan Daif mengatakan haram turut seumpama tu. Siapa hak perintah Quran benda? Ni fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun tu. Dalam Al-Quran tu. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka adalah kamu tuntut dengar. Tu tuntut dengar tu. Tu perintah. Sengapan kata perintah tu wajib. Tu imam baca surah panjang, kita patut selesai dah, tuntut dengar. Kita tidak tuntut dengar, kita baca sama dengan tu imam, hukumnya haram atas pandangan Daif. Pandangan utama hukumnya makruh jua. Itu bukan itu saja, kita perhati dengar. Jadi kita balik kepada selawat kita tadi. Tu imam sunat kuat kembali. Sebab itu doa, kemudian kita aminkan di hujung. Tapi kalau tu imam dia tidak kuat, dia senyap sampai ke akhir, kita pun selawatlah sendiri bersama dengan imam sebab kita tak dengar. Ada ni. Kemudian walaupun kita doa kunut tu kita sunat kuat, tapi hukum asalnya sunat perlahan. Kuat doa nada yang rendah. Jangan kuat sebagaimana kita sebagai imam baca Fatihah surah kuat. Baca kunut kuat, tapi suara kunut tu biar lebih rendah daripada suara kuat kita sebagai imam ketika membaca Fatihah
ketika membaca surah. Itu aturan dia lah. Jangan sama kuat sebagaimana kuat ketika kita membaca Fatihah dan juga ketika kita membaca surah. Jadi selawat dan salam adalah doa walaupun ayat tu berbentuk cerita macam dalam kitab kita ni, wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan sejahtera dengan makna ya Allah berilah rahmat dan berilah sejahtera ala sayyidina Muhammad, atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak tambah sayyidina ke, tambah sayyidina, itu terpulang kepada kita. Tapi asy-Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, sunat kita tambah sayyidina. Dia panggil sulukan lil adab. Kerana kita nak beradab, tambah sebutlah Muhammad gitu. Tapi atas jalan littiba', Muhammad sudahlah. Sebab Nabi tak tambah sayyidina. Itu atas jalan ittiba', atas jalan turut betul-benar. Hak Nabi kata macam mana? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kata olehmu, Allahumma salli ala Muhammad. Itu hak Nabi suruh kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada tak sayyidina? Tak ada. Jangan duk tambah-tambah lah. Itu pandangan Hanabilah, ulama-ulama bermazhab Hambali. Pandangan Asy-Syafi'iyah pula, ulama-ulama bermazhab Syafi'i, yelah Nabi tak tambah sayyidina. Nabi sebut Muhammad saja. Kita beradablah sikit, tambahlah sayyidina. Gitu je. Kita pula tempat kita bermazhab Syafi'i, tambah sayyidina. Tambah-tambah terpulang. Tak ada masalah tu. Benda khilaf. Tu terpulang tu. Nak tambah sayyidina dipanggil nak beradab. Tak tambah sayyidina kerana nak ikut betul benar. Adakah orang yang ikut betul benar tak tambah sayyidina ni tidak ada adab? Beradab sebab dia ikut macam Nabi suruh. Gitu jelah. Kadang-kadang kan duk balah sayyidina. Orang ni kata bid'ah. Tambah sayyidina, hidup balah benda gitu. Orang duk balah benda-benda khilafiyah gitu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat atas Nabi, dan kita dituntut selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat atas keluarga Nabi, selawat atas sahabat Nabi, itu ditambah oleh ulama. Hak Nabi suruhnya, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Nabi suruh kita berdoa kerahmatan atas Nabi dan atas keluarga Nabi. Atas sahabat Nabi tak suruh. Tapi ulama tambah atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab sahabat Nabi hak nombor satunya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan di kalangan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, bukan di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama pun tambah wasahbihi, selawat atas keluarga dan selawat atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keluarga Nabi ni asalnya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab doa, setengah ulama mengatakan keluarga Nabi bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Nabi adalah tiap-tiap orang yang beriman. Berpandukan pada hadis dhaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alu Muhammadin kullu taqiyin." Keluarga Muhammad ialah tiap-tiap orang yang bertakwa. Itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, itu siapa? Tiap-tiap orang yang bertakwa. Takwa permulaannya adalah at-taqwa ahli syirki. Terpelihara menyentuhkan Allah dengan bahawa ianya orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman dengan Allah, termasuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doa kerahmatan atas Nabi, malaikat akan doa kepada kita 10 kali. Kita doa kerahmatan atas keluarga Nabi, bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib, bahkan sekalian orang-orang yang beriman, termasuk orang beriman yang asi, yang derhaka sekalipun. Bahkan orang yang asi inilah yang lebih berhajat kepada doa-doa orang-orang Islam yang lain. Mana doa kita kepada mereka? Wa ala ali Muhammad. Itu doa kita kepada sekalian orang-orang yang beriman. Jadi keluarga Nabi dalam bab doa bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib, bukan tiap-tiap orang yang beriman. Amma ba'du, memandangkan masalah muafiq dan masbuk itu merupakan
perkara yang amat penting dan wajib diketahui oleh semua para makmum dan seluruh umat Islam amnya, kerana masalah itu mempunyai kaitan rapat dengan ibadah solat. Sembahyang bagi seorang makmum tidak akan menjadi sempurna dan sah selagi mereka jahil dalam masalah itu, lebih lagi jika melanggar hukum-hukum fiqh dalam masalah muwafiq dan masbuk. InsyaAllah ni kita sambung baliklah lepas asar tau. Ni. Sebab ialah kita main asar dulu, lepas tu kita sambung, insyaAllah dah tengoklah. Kita boleh sambung setakat mana tu, kita jalan dulu. Kita jalan dulu tau. Setakat itulah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.